Kita boleh overcome Thailand. Thailand pun selagi dapat diselamatkan. Sebenarnya pun dia pun risau juga bila dia tengok Nordin, dia tengok Rosli dengan kita kan. Tapi bila kita atasi masalah tu satu dan dia kita berjaya lah. Itu saja. Akal Thailand waktu tu kalau boleh kongsikan kekuatan mereka sama dengan 1991 atau lebih baik atau macam mana? Pada 1993 tu tim Thailand baik. Kebanyakan pemainnya daripada 1991. 1991 lepas tu dia ada pemain baru macam Itipol masuk, Rafi dan juga Hisham Adam tadi. Rawit ada, Tauhid ada. Lepas tu Kampol, tekong yang kaki kiri tu ada. Dia Kampol tu main double killer, dia bawa double killer. Tim dia baik. Thailand ni kalau nak dikirakan daripada dulu memang baik. Bukan clearance. Okey. Saya di laman Facebook Sukan TV saya sempat meninjau antara komen-komen. Kita ada Brother Suhaimi, Nur Hisham Adam ni kalau tak silap saya legend Singapura. Ya, betul. Terima kasih kerana sudi memantau siaran kami. Nur Hisham Adam yang turut pastinya mengimbau kenangan anda di perlawanan akhir. Jadi mungkin Abang Rosli, kita telah mengetahui kekuatan pasukan Thailand sebenarnya tidak dipertikaikan lagi. Singapura beraksi di tempat sendiri. Mereka menewaskan regu Malaysia di peringkat kumpulan. Jadi kekuatan mereka pada waktu tu macam mana dari sudut pandang Abang Rosli sendiri? Semasa tu itulah yang kita cakap tadi memang juga perlawanan yang dilakukan oleh Nordin tadi. Punya tim tu itu yang masih dalam grouping tu kita punya permainan tak seperti biasa. Masing-masing dengan Nordin dengan tak sihat, saya pun tak sihat macam tu. Bila dengan Singapura ni baik. Hanya menampak tidak tahu dah tu sebenarnya. Dia pun di peringkat awal cuba melakukan libasan tindakan dari Rafi Majid. Tetapi di akhirnya itu Nordin tu saya rasa dia seorang yang nampak kaki kasutnya untuk kita ada di regu Malaysia. Dia cakap dengan Nur Hisham Adam, kita jumpa di final. Itu yang Okey, Uncle. Saya secara jujur saya mengagumi teknik servis yang dilakukan oleh Uncle. Boleh Uncle kongsikan sedikit, Uncle? Saya dah bertanyakan banyak soalan kepada Abang Syahri tentang keupayaan Uncle menerusi servis-servis. Kita melihat nampak macam bola tu simple sangat tapi bukan senang dia nak petik, Uncle. Mungkin Uncle boleh kongsikan sedikit, Uncle, Singapura dari segi servis Uncle sendiri. Kandas ataupun bola kembali semula di tampan kemas sebagai seorang tekong saya lah. Ini saya punya yang saya praktikkan lah semasa perlawanan ke training ke. Latihan tubi itu penting. Lepas tu sasaran penting. Target kita. Lepas tu kita main pun kena berfikir. Jangan ikutkan hati, kekuatan kan. Kekuatan tu mestilah ada. Tapi kita kena sentiasa berfikir bagaimana untuk mendapat mata yang mudah daripada tekong. Bagi saya, apabila kita bermain untuk mendapatkan mata yang pertama daripada siapa? Daripada tekong. Tapi atas kerjasama daripada apik kanan yang membaling bola untuk tekong. Jadi persefahaman antara apik kanan dan tekong perlulah ada. Jadi saya punya moto, saya nak menang mudah. Tapi pihak lawan nak kalahkan saya susahlah. Mesti dia orang mesti berjuang berhabis-habisan lah. Moto saya nak menang mudah. Jadi saya punya strategi kemenangan saya tu, saya kena buat strategi lah macam mana nak menang dengan cara yang mudah, yang paling senang. Terus kepada Singapura, peluang untuk Singapura paksa Malaysia tahan. Saya ingin memetik satu soalan
dari Panan yang berjaya dilakukan oleh Syahri. Okey kan, saya ingin memetik mungkin Ahmad Syahri boleh mengupas satu soalan daripada bekas pemain kebangsaan kita juga Putra Gani. Saya rasa bangga dengan kemampuan setiap pemain walaupun penarikan diri dua pemain untuk dan ianya tidak jejaskan prestasi Regu, masih lagi juara. Apa resepi atau foundation untuk setiap pemain masih maintain setiap tahun mencapai kejayaan? Kita bersikap positif. Sebelum main kita mesti ada target. Yang kita main kita jangan rasa takut, gundah gulana ataupun kita tak yakin dengan diri. Sebab kita dah train lama kan. Bila kita train lama, kita kena ada satu sikap kita tu mesti jadi juara. Walaupun kita tahu Siam tu kuat, ke Thailand kuat, ke siapa tim kuat pun, kita kena ada satu sikap rimau, garam. Bila kita main tu kita mesti menang. Main tak boleh kata dalam kepala kita tak main tak boleh kalah. So macam mana cara nak menang? Dia gunakan pengalaman kita. Kombinasi Regu, macam mana kita nak overcome satu masalah. Macam kita macam nak, kalau boleh kita cepatkan permainan. Jangan tunggu lama. Kan? Jangan buang masa. Sebab certain masa kalau kita leka, takut kita pula lupa dengan apa yang patut. Tapi kombinasi kita memang macam tu. Target dalam kepala mesti nak main untuk menang. Jangan main untuk bersahaja. Tapi pada saya yang paling utama keyakinan. Kalau kita yakin kita boleh menang, kita boleh menang. Okey, mentaliti juara. Mentaliti sebagai juara. Dan mungkin juga Abang Rosli, kalau kita melihat kepada sepanjang kempen 1993 ini, banyak halangan, sebenarnya juga rintangan, ada yang demam, ada yang mengalami kecederaan, ada yang menarik diri. Dan saya percaya selain daripada faktor pemain yang permainan yang berkualiti, percaturan dua jurulatih juga sedikit sebanyak membantu untuk memastikan tengah emas menjadi milik Malaysia. Mungkin Abang Rosli boleh berkongsi sedikit tentang percaturan dua jurulatih kita pada sepanjang perjalanan di 1993 ini. Okey Wan, hanya masuk ataupun kembali semula ke gelanggang Singapura. Kawan-kawan juga lagi maksud saya. Dengan yang dilakukan oleh Syahri Hashim. Masih lagi. Cuma 93 apabila rehat tak ada, balik tak ada, dia akan ganti dengan pemain baru. Cuba menambah satu mata. Regu saya noting dengan Syahri ni masih lagi daripada tahun 90 tahun keluar. Garisan menyatakan keluar. Tak banyak perubahan sebenarnya. Sebab itu dalam saya main dengan Singapura 5-8 dan tambahan satu lagi mata. Kita punya mental bagaimana sebelum ini mata yang kelima, mata ke-6. Sebenarnya sebab senario yang sama. Saya yang muda antara kawan-kawan tu menjadi penyelamat untuk Singapura. Okey, saya masa itu sebab dia orang bagi saya adik. Dipakai angka 8. Sebaliknya peluang untuk Malaysia pantas dari tindakan Syahri. Mental itu terlalu tinggi sebenarnya. Okey, Abang Rosli. Sorry, saya terpaksa cuba interrupt sikit. Mungkin Abang Rosli boleh dekatkan sikit mikrofon sebab kita ada sedikit putus-putus. Okey. Untuk memperkatakan kembali sedikit. Mungkin Abang Rosli ada sedikit sambungan. Ya Wan, sebenarnya antara kami tiga orang ni, chemistry kami dah lama sebenarnya Wan. Seterusnya dia dah tahu kita orang ni boleh membuatkan hasil sebenarnya untuk Malaysia. Okey. Uncle, banyak yang mengkagumi lah. Macam saya katakan tadi, teknik Uncle, memang Uncle punya sasaran memang bukan kata triple A yang dia letak. Mata berterusan. Dan kalau nak dibezakan dengan sekarang dan juga teknik dulu sebenarnya mungkin berbeza Uncle sekarang dengan servis kuda. Jadi apa perbezaan itu yang berlaku antara servis kuda dan juga teknik yang Uncle sendiri lakukan sewaktu sebagai pemain? Teknik tekong biasa, servis sepak dengan servis kuda ni. Cari masuk. Servis kuda ni memang laju. Satu. Tapi servis kuda ni susah sikit. Sebab apa? Dia nak kena kelembutan tu kena ada. Sebab dia menggunakan ankle tu nak kena straight kan. Jadi
bagi saya lah. Selamatkan Kalau mata saya yang seorang ke-10. nak apa ni? Barulah dapat Servis kuda dicapai oleh Malaysia. kena perlu latihan tubi itu kena perlu. Banyakkan latihan tubi untuk dapatkan sasaran. Sebab apa? Servis kuda ni nak dapatkan sasaran satu tiga tu tak ada masalah. 5 dan 7 tu itu 7 lagi masalah. Jadi kena banyakkan latihan tubi. Okey. Ini ada pandangan Brother Rosli hantar bola macam pakai tangan. Saya tanya killer lah. Dia bergantung pada penerimaan bola. Kadang-kadang break ball, bila kita break ball baik, berikan perhatian peluang level Malaysia mesti hantar baik kan. Jadi kalau break ball killer katalah bola ke saya break ball dia teruk. Jadi dia akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki bola tu hantar di tempat yang sesuai untuk killer pukul. Tapi macam mana pun kalau kita tak kisah walaupun bola dia elok ke tak elok, kalau kita terima seadanya bola dia baiklah. Kalau kita memilih bola, kalau killer pilih bola, mana killer tak bagus lah. Sebab feeder tugas dia hantar je. Dia kalau boleh dia nak menghantar, mengumpan pada tempat yang sesuai supaya killer pukul mati. Target sama, objektif sama. Cuma cara kita nak menyesuaikan ni. Tapi Rosli memang salah seorang pengantar yang terbaik. Itu yang soalan saya tanya tu. Kualiti hantaran yang dilakukan oleh Rosli. Memang Abang Rosli bagaimana? Memang terbaik kalau dikomparekan zaman 80, saya rasa dari 88 sampai 93 lah. Sejak saya main memang Rosli yang terbaik lah. Kalau dari hantaran lah. Okey. Abang Rosli, itu komen Abang Syahri kepada Abang Rosli. Abang Rosli kepada Abang Syahri macam mana kombinasi, macam mana memahami pergerakan apa yang dimahukan oleh Abang Syahri sendiri, macam mana? Sebenarnya saya dengan Syahri saya paling suka sebab dia ni seorang pemain yang versatile. Dia boleh pukul back dan dia boleh gulung. Senang untuk saya buat hantaran sebenarnya. Dan keistimewaan Syahri ni adalah blocking. Itu yang kalau orang nak tahu lah, macam separuh akhir tu kita menangkan Thailand tu, blocking Syahri tu yang main peranan sebenarnya, Wan. Okey, itu orang tak tahu. Saya pun tak tahu, memang saya nak tahu lah. Jadi itulah yang kombinasi lah, kombinasi yang kan untuk memahami karakter rakan-rakan di dalam gelanggang, kemahuan rakan-rakan yang membentukkan satu gandingan, satu regu yang cukup mantap. Abang bandingan memahami bandingan dan juga bola yang dimahukan oleh Uncle sendiri sebagai tekong. Jadi inilah antara rencah yang mungkin kita hilang, Uncle, dalam sukan sepak takraw pada era ketika ini, Uncle. Ya. Ya, Wan. Saya dengan Syahri dah main lama sama dia daripada negeri lagi. Daripada MSSM lagi daripada tahun 80. Main untuk Perak kan. Jadi persefahaman saya dengan dia dah tak ada masalah lah kan. Macam mana dia secara automatik, kalau tim kita menang, automatik regu kita akan menang. Jadi sebabkan kita nak mengkuatkan regu, saya rela dipecahkan lah. Sebab ikutkan saya, Nordin, Rosli memang dah daripada 89 main. Tapi sebab kita nak kuatkan 3 regu, sebab Thailand ada 2 regu yang kuat yang diketuai oleh Pak Di dan Surat. Kita ada 3 tekong yang memang sama kuat. Kita punya ABC memang kita kuat, sama kuat. Jadi kalau kita kena pasang strategi, cara penyusunan regu, cara kita nak letak siapa main dengan siapa boleh main dengan orang ni, siapa yang boleh yang boleh memudahkan kita menang at least 2-1. Okey. So Nordin pun terpaksa juga pecah. Dia bila dia berganding dengan saya, tiba-tiba dia kena berganding dengan Rehan dengan Malik. Sebab Azman masa tu tekong Azman tak perform sangat. So bila Nordin masuk dalam regu tu, kombinasi tu nampak mantap. Sebab penyesuaian regu tu menyebabkan regu Thailand, terutama regu Pak Di, tergugat. Sebelum regu Pak Di memang kita rasa memang terbaik. Susah kita nak makan regu ni. Tapi dengan kombinasi Nordin, Malik dengan Rehan, regu tu saya rasa nampak mudah untuk dia overcome regu Pak Di. Jadi kita sanggup berkorban untuk tim. Kita biar Nordin
konsisten dengan main dengan Rehan dengan Malik. Dan saya nampak regu tu memang mantap bila lawan Thailand. Tapi bila regu bila di Malaysia regu tu kurang sikit lah. Tapi